soalan yang diberi oleh Rifki ni, hukum kita judge orang lain dia. Macam saya kata, adik saya riak lah kau ni, ini pun nak tunjuk. Adakah kita ni musuh hati? Baik. Okay, kita ada dua soalan kan? Ada dua soalan. Saya akan satu dulu. Tentang apa soalan lain? Bagaimana untuk mendidik hati? Baik. Di hati saya suka. Saya nak riak, nak wujud, nak takbur. Saya suka ingat satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Riak ini ibarat api yang memakan amalan. Saya bila sebut makan api, makan amalan ni kadang-kadang tak faham tau gitu. Jadi saya teringat saya pergi ke Kedah. Bila Kedah, Jelapang Padi, masa tu saya pergi ziarah apa nama kita kata tempat pemprosesan padi. Dan masa tu ada sekam. Sekam ni apa? Sekam ni jaket bagi beras tau. Padi tu sebelum dia apa nama dijadikan beras putih jadi jaket merah tu. Tu sekam. Jadi bila sekam ni banyak begitu, orang dulu orang kampung dulu dia orang tak jual sekam boleh jual, sekam boleh jual. Dulu sekam ni orang nak kena bakar. So orang masukkan api dalam sekam. Api dalam sekam ni ada banyak api dalam sekam. Api dalam sekam ni ini betul apa? Tak, api besar ada kecil je atau bara. Bila bara ni api masuk dalam sekam, sekam tu sikit-sikit kena makan api. Tu makan sampai habis, sampai hilang. Jadi sekam sampah tak ada dah. So bila saya dengar habis Nabi SAW Nabi kata apa? Apa nak iri hati. Ujung riak ni semua seperti ibarat api yang makan amalan. Kadang-kadang kita lupa. Kita sedang kumpul banyak amalan dekat dunia ni, sedekahnya apa semua, banyak amalan kita, tiba-tiba pergi akhirat tak ada amalan tu. Terkejut kita, ya Allah mana amalan aku? Rupanya amalan kita telah dimakan oleh api riak. Amalan kita telah dihancurkan oleh riak. Jadi riak ni menghancurkan amalan. Jadi setiap kali kita beramal baik, penatnya driving asal apa ni bangun pagi, pagi nak penat dia baru repeat bahasa pagi nak kena air sejuk-sejuk getar-getar nak bangun untuk solat subuh. Tiba-tiba akhirat tak ada benda tu. Sebab apa banyak? Maka jadi hati kita, aku penat buat amalan ni, aku nak riak. Sediamkan diri kita, jangan ujus sebab tak nak amalan kita ni. Di akhirat muflis. Tak nak jadi muflis, ulang lagi, aku tak nak jadi muflis. Aku tak nak jadi muflis, insyaAllah. Okay, balik pada abang kita ni. Kita judge orang. Kau ni riak lah. Takut yang judge tu pula kita takut. Macam mana? Adik tu dia kita baru. Gembira. Yalah, nak beli kereta sekali 9 tahun mungkin. Alhamdulillah, beli kereta baru. Kita berkomen. Kau ni riak lah. Entah kita ni rasa irritated, kita rasa annoying di hati. Kita kata kau riak. Sebenarnya kita yang sedang takut. Kita tak boleh nampak orang lain yang berbeza kita. Dia tak mana belakang. Alah, dia jemput kan. Aku lebih lagi. So, mungkin dia riak. Berapa memang dia? Sebelum kita nampak orang riak, kita nasihat elok. Jangan hari ni pula nasihat dalam keadaan kita sebenarnya rasa takut. So, kat sini rasa dia riak, terus kita pula takut. So, di mana kita nasihat dengan baik. Moga-moga PMP jangan sebab Imam Syafi'i dia takut. Ketahuilah orang yang menasihatimu dalam keadaan orang lain mengetahui bukan menasihati kerana Allah. Tapi jika dia berdua dengan kamu dan menasihatimu secara privasi, itu adalah ada sejuk tu apa? Tepung je lah dia beli dia. Riak. Kita nasihat elok lah. Jangan kita terus kau ni riak lah. Janganlah bantu lah menunjuk lebih sangat. Takut ada dia orang Melayu dia tanya. Jangan lebih sangat menunjuk. Takut baik buat iwek putih jap pagi tu hari. orang doakan. Makan hutang boleh buka. Maka lebih baik. Boleh ni kotak gitu kan. Tak takut. Tak ada satu urusan. Jadi banyak lah bermasa ke kotak. Rifki dah tahu jawapannya. Dia kata tinggal juga guna macam super spray tu. Sekali macam Jadi bulat. Ali ni dia kata Dia jadi bulat tu dia titik air kan dia. Jadi macam Jauhi sebab tahi lah sebenarnya kita. tiga zikir. Pertama, zikir kita. Kotak kot. Kotak. La haula wala quwwata illa billah. Kuning-kuning tu. Supaya melainkan apa yang Allah kurniakan kepada kita, Allah izinkan. Kita sedar bila kita buat sesuatu tak izin. Allah tak izinkan. Saya dah sampaikan National FM ni, kalau melainkan Allah izinkan. Kalau tak, mungkin saya tiba kemalangan, mungkin kereta saya pancit, mungkin saya pingsan.
semua boleh pandang ke kiri. Sebelah kiri kita adalah Gunung Kinabalu. Oh, saya mimpi dengan tu. Masa tu saya pandang Gunung Kinabalu, gunung yang paling tinggi dekat Asia, tiba-tiba jadi kecil. Saya mula sedar masa tu saya pandang macam sendiri. Bayangkan sahabat-sahabat, kita duk rasa kita hebat ni. Allah ni mentang-mentang pandang kita pun kecil sebab banyak lagi manusia lain. Sebagaimana kita pandang pada atas kecilnya Gunung Kinabalu, maka kita nak rasa lebih sikit banyak orang-orang yang lain. Banyak yang beratus, beribu, berjuta manusia lain yang mungkin ada kelebihan yang banyak pada kita. Semula rasa diri ni kecil sebab yang lain patut rasa besar hanya Allah. So rasa kecil. Kerdinya ada satu ayat yang paling best daripada Imam Ghazali rahimahullah. Dia kata apa? Mengapalah diri ini merasa besar sedangkan aku daripada air mani yang ini. Mengapalah diri ini merasa besar sedangkan aku ni daripada air mani yang jika terjatuh pada kain aku akan dibasuh dan dibuang. Mengapalah diri ini rasa hina sedangkan aku dilahirkan tak ada apa-apa dan bila aku dikuburkan, dikapankan juga tak ada apa-apa. So perkataan-perkataan selalu keluar pada kita. Kenapalah aku nak merasa besar sedangkan aku ni pernah tiada apa-apa. Allah mengurniakan sesuatu pada aku. So perkataan-perkataan mengerdilkan diri, merendahkan hati, benda yang sentiasa kita buat. Okey, ulang 3 benda. La haula wala quwwata illa billah, astagfirullahalazim dan perkataan yang Contoh dia ramai tak kita nak. Okey, soalan Ustaz, kita ada lebih kurang 4 minit saja. Okey, soalan terakhir. Malang bagi seseorang yang beribadah tetapi ibadah orang. Malah kita tidak dipandang oleh Allah SWT disebabkan virus yang bernama riak. Oh, nak apa kita dia? Pesanan Ustaz supaya menutup hari ini. Pesanan saya terakhir bukan pada orang lain, pada diri saya sendiri. Wahai Rahmat Ihsan Mak Sofian, ketahuilah kau tak dapat apa. Kau tak dapat apa kat dunia ni melainkan apa yang Allah pakaikan cukupkan bagi kau. Dan kau berdiri apabila kau berdiri, kau tak akan hina bahkan Allah berkata. Ketahuilah sahabat-sahabat, bila kita merendahkan hati kita bukan menghina diri kita, bahkan diangkat di sisi Allah. Dan ketahuilah, dalam sirah menunjukkan mereka yang rendah hati diangkat oleh Allah. Mana ada sini ada meeting tengok. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaupun tidak dalam Quran, ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah kata, aku nak berikan sesuatu yang indah, yang baik, yang rupa, yang cantik kepada haiwan yang terbang. Maka semua haiwan terbang rasa gembira dan mereka mula memuji-muji diri mereka sendiri. Burung kata, akulah haiwan paling hebat. Sebab apa? Sebab aku ni hidup dalam kawanan. Semua binatang yang terbang semua duk gembira ataupun puji diri sendiri. Tapi ada satu makhluk Allah yang dia ni merendah hati. Siapa namanya? Lebah. Lebah merendah hati, dia kata apa? Aku tak ada apa, aku kecil. Aku tak ada apa, aku sengat je. Aku tak ada apa, aku dibising. Dia rendah hati je. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat lebah dan sekarang kita tahu daripada perut lebah itu ada madu. Itulah yang Allah nak letakkan pada orang yang merendah hati. Dan pernah satu cerita, walaupun cerita ini bukan hadis tapi boleh jadikan satu kebanggaan bagi kita kepada Nabi kita. Banggalah, bangga dengan Nabi tak apa. Berlaku semua Nabi-Nabi apabila ditanya oleh Allah, mereka memberi dia orang punya pangkat. Contoh, wahai Nabi Musa, siapa engkau? Aku adalah kalamullah, yang berkata-kata dengan Allah direct. Wahai Nabi Isa, siapa engkau? Ruhullah, maksudnya seseorang yang tidak dilahirkan tanpa bapa. Bila ditanya kepada Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim, siapa engkau? Aku Khalilullah, kekasih Allah. Bila ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, siapa engkau? Aku Abdullah, aku hamba Allah. Dan disebabkan Nabi Muhammad merendah diri berbanding Nabi-Nabi lain, yang Nabi-Nabi lain juga mulia, yang ada kata lain tak mulia, disebabkan Nabi Muhammad merendahkan dirinya sebagai Abdullah, hamba Allah, Allah angkat dia menjadi penghulu sebagai Nabi. Allah angkat Nabi sebagai penghulu bagi semua Nabi. Sebab rendah hati kita, orang yang rendah hati insya-Allah tidak akan dibenci. Orang rendah hati insya-Allah akan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rendah hati, cuma jangan rendah hati sampai dibijak. Itu tak confident namanya. Confident, dibijak. Tapi kita rendah hati di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama selama kita kurang 1 jam bersama kan mengenai waspada riak. Sebenarnya saya suka tajuk ni sebab dia berlaku di sekeliling saya sebenarnya. Jadi kita dah dapat penjelasan riak itu. Okey, kalau anda nak post something tu jangan terlalu riak. Betul. Okey, pastikan niat tu kena baik. Okey. Apapun terima kasih Ustaz sudi datang ke Nasional FM untuk tadi. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Jumpa lagi. Nanti saya cakap dengan Pak Debek. Boleh jumpa dengan Ustaz ni. Okey, baik. Teruskan mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.
amalan pencegahan COVID-19 kepada murid-murid sekolah. Amalkan penjarakan fizikal, elakkan bersentuhan dan kerap mencuci tangan adalah norma baru di sekolah. Pastikan anak-anak sentiasa mengamalkannya. Bersama kita, pastikan sekolah selamat dari penularan penyakit COVID-19. Ada dah mula sekolah menjaga ada kluster sekolah ni. Yang ni dengan dia. Tapi ada lagi kalau cik-cik jadi ramai jakit jadi kluster lah. Ada nama kluster sekolah. Nak tak sampai ke mana budak tu boleh. Macam dia. Baby di kayu kau di tepi. Nampak dia macam tu. Kalau kena tutup kan. Betah tak hari. Boleh tu lalu. Boleh tu tak hari. Kayak 2 minggu kan. Tak berapa ini hari.